Assalamualaikum, selamat pagi saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Dalam semangat pagi pada kali ini, saya akan berkongsi dengan anda cara mudah untuk nak mencari duit, nak mencari rezeki. Apakah cara yang paling mudah untuk mencari rezeki, khususnya pada era COVID-19 sekarang ini. Ya, saudara dan saudari yang dihormati sekalian, ramai apabila bercakap tentang mencari duit, memang mereka merasakan bahawa ada masalah besar untuk nak mencari duit kerana tidak tahu cara untuk nak mencari duit, dan mereka juga kadang-kadang mereka telah dinasihati ataupun pernah membaca motivasi daripada ramai orang tentang macam mana untuk nak mencari duit dengan mudah, tapi mereka tidak percaya bahawa cara itu boleh menyebabkan mereka mencari duit dengan mudah. Ya, saya tidak banyak berteori dalam soal membuat sesuatu perkara, tapi akan pergi kepada pengalaman. Dengan kita hanya membaca, mencari ilmu untuk membuat sesuatu perkara tidak cukup. Tapi kita perlu ada pengalaman. Pengalaman macam mana untuk nak cari duit. Ya. Waktu saya budak-budak, saya tak ada teori, tak faham teori apapun masa budak-budak. Umur 7 tahun, saya sudah pandai cari duit. Di mana waktu saya pergi sekolah, saya hanya, walaupun saya dapat duit daripada ibu bapa, tapi sedikitlah duit yang dapat daripada bapa, tapi saya lihat ada orang-orang Cina di sekolah, budak-budak belajar di sekolah, pelajar di sekolah yang bersama saya, mereka ada menjual gula-gula. Ya, mereka menjual gula-gula di sekolah. Saya pun, waktu saya masih 70 tahun, saya balik minta kepada ibu saya untuk menjual sesuatu. Dan waktu itu kebetulan ada buah duku di belakang rumah. Dan saya bermula dengan menjual buah duku, dan buah duku di kawasan kami bukan semua ada. Kebetulan rumah saya walaupun dalam pekan, tapi kami ada pokok. Jadi saya jual buah-buah itu, dapat duit. Itu adalah pengalaman saya mencari duit dengan cara yang mudah. Dan kemudian saya pula, apabila saya umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, saya suka menonton. Dan duit yang dibagi oleh ibu bapa hanya untuk makan setiap hari. Tidak cukup untuk menonton filem. Nak pergi filem di Jabat setiap hari. Dan saya suka menonton filem kerana filem bisa membuka otak, membuka kepala supaya melihat dunia. Bukan saya sahaja melihat untuk berhiburan, tapi panggung wayang adalah tempat nak buka kepala. Pada zaman budak-budak, saya seorang yang suka membaca. Daripada budak-budak lagi. Tak sampai 10 tahun saya dah pandai membaca. Banyak majalah, banyak akhbar yang saya baca. Sama ada saya baca di kedai kopi, sama ada saya baca di kedai gunting, dan sama ada dibeli oleh pak saudara saya ataupun saya beli sendiri. Itu menyebabkan saya suka membaca. Jadi membaca, kita tidak nampak dunia, sebab kita biasanya waktu zaman dulu kita baca hanya tulisan, berita, rencana, gambar-gambar pun hitam putih saja. Dia tak tahu macam mana. Tapi apabila kita membaca dan kita pergi ke panggung wayang, kita lihat, oh Jepun macam ini. Walaupun itu lakonan, tapi kita dapat lihat, oh Amerika macam ini. Ini adalah merupakan antara tempat yang membuka otak kepala saya. Okey, kerana nak menonton filem, maka saya buat kerja. Apa yang buat kerja saya? Iaitu saya menjual apa saja yang boleh jual. Dan dari sini saya sejak budak-budak lagi, umur mungkin 12 tahun, tak sampai 12 tahun, saya menjual barang-barang kepada budak-budak dengan memikul. Barang-barang ini merupakan mainan, merupakan gula, merupakan apa-apalah yang saya buat, yang saya beli dan saya jual untuk budak-budak.
dan ada masalah dengan orang tua di kampung juga, di kawasan Jabat. Malah ada orang yang terkenal, orang kedebel di Pekan Jabat juga marah kepada saya sebab saya selalu membawa barang-barang ke depan rumah. Budak-budak itu apabila melihat saya, mereka akan beli, dan mak bapak mereka tidak ada duit, ada masalah. Waktu itu tidak ada 7-Eleven, tidak ada kedai-kedai yang jual barang-barang anak-anak begini. Saya pergi ambil di kedai, saya jual benda itu. Ya, itu cara kita nak cari duit. Jadi bagi saya ada pengalaman begini. Tidak begitu payah, tidak begitu susah untuk nak mencari duit. Waktu saya pergi belajar di luar negeri pun saya mencari duit dengan buat lukisan, menjual potret. Siapa nak melukis gambar, datang dengan saya boleh lukis gambar anda. Saya lukis. Sekejap saja, tak sampai 1 jam boleh duit. Itu yang waktu saya di Qadawan di Tunisia waktu saya belajar di sana. Pergi belajar di Maghribi pun begitu juga. Saya buat lukisan, banyak lukisan. Itu antara kerja-kerja yang saya lakukan. Jadi saya fikir tidak begitu susah lah untuk nak mencari duit. Dan apabila saya buat master, belajar master, saya mengajar di sekolah Arab. 3 tahun saya mengajar. Waktu itu saya sudah dapat duit 1,000 dirham. Lebih kurang 1,000 dirham, sudah banyaklah duit. Cukup untuk nak makan. Itu. Dan pada itu sama, saya menulis. Lama-lama menulis, boleh jadi wartawan. Itu cara mencari duit bagi saya adalah kita kena berfikir. Berfikir kita itu pula, cara kita berfikir pula pasti luar kotak. Jangan sama dengan orang lain. Dan kita buat kerja dengan penuh komitmen dan akan berjaya. Dan pada kali ini saya nak bagi tahu saudara dan saudari semua untuk nak cari duit. Anda sekarang tidak boleh pergi ke mana-mana, susah nak pergi ataupun takut kepada COVID-19 dan macam-macam. Dan saya ada pengalaman untuk nak mengajak saudara melakukan perkara itu. Apakah pengalaman? Iaitu mencari duit dengan internet. Ya, ada cara, saudara. Boleh dapat duit. Dan saya sekarang sudah boleh menyarai hidup daripada internet. Bukan daripada page ini saja, tapi daripada channel di YouTube. Ini saya buat. Boleh duit. Jadi, walaupun memanglah susah untuk nak mendapatkan kelayakan supaya mencari duit di internet, tapi kalau anda rajin berusaha, buat seperti saya, setiap hari saya buat konten, setiap hari saya buat kandungan untuk saluran saya, untuk page saya, dan alhamdulillah berjaya. Dengan itu saya nak mengajak saudara dan saudari semua membagi galakan, bagi semangat supaya anda semua, anda sekarang boleh buat. Kalau tak mau nak buat kerja-kerja lain yang bagi saya mudah nak cari duit sebenarnya. Kalau bukan mencari duit secara nak mana dalam bentuk seperti dengan nak kaya dalam secepat kilat, itu taklah. Tapi dalam usaha untuk survive boleh. Kalau tak nak dengan cara yang belungguk, cara berniaga, cara bercocok tanam itu berlambak yang ada, kalau kita berusaha, kita lakukannya, kita boleh dapat duit. Tidak masalah. Boleh survive. Tapi waktu anda di rumah, berada di rumah, berkurung dalam rumah, juga boleh mencari duit dengan mudah. Dengan membuat konten untuk YouTube dan Facebook. Nak dapat RM1,000, RM2,000 adalah perkara yang mudah sahaja. Anda, apa yang anda lakukan, anda yang perlu lakukan hanyalah buat konten. Walaupun konten saya sekarang tidaklah begitu cantik, tidak begitu bagus, karena kita tak dapat nak keluarkan pergi kayu bersikal ke mana-mana seperti yang saya buat dulu kan. Tetapi masih boleh masih ditonton oleh orang dan dapat duit sedikit sebanyak. Dengan ini, saudara, kalau anda nak duit dengan cara mudah, buat konten untuk YouTube, buat konten untuk internet, ataupun kalau anda pandai berniaga, pandai bercakap, boleh buat perniagaan online. Dan insya-Allah
anda akan berjaya. Hanya apa yang perlu iaitu anda kena percaya kepada diri sendiri bahawa kita kita mampu untuk membuat begitu, dan kita pasti tekun dan rajin untuk membuatnya. InsyaAllah dapat duit. Kalau nak 1,000 dalam sebulan, 2,000 ringgit satu bulan, 3,000 ringgit satu bulan, boleh dapat saudara. Malah nak lebih daripada itu lagi pun boleh, sekiranya anda mana usaha bersungguh-sungguh lebih daripada orang lain buat konten-konten yang menarik, konten-konten yang ditonton orang. Sekarang saya di tempat di sini pun bukanlah ramai, ada hanya paling banyak hanya 1,000, 2,000 gitu saja. Kalaulah anda dapat sampai 100,000, 200,000 bagi satu konten, bagi satu kandungan, saya rasa bukan 2-3 ribu satu bulan anda akan dapat, sampai lebih daripada 10,000 ringgit, 10,000 ringgit, 100,000 baht lebih akan dapat. Khususnya kalau anda mampu buat konten sehingga ditonton sampai 1 juta, sudah sehat, sudah bagus. Anda tak perlu buat apa lagi, hanya tumpu kepada buat konten untuk internet. Ya, ini adalah amat penting sekali bagi anda semua. Dan saya nasihat di sini, saya nasihat bagi mereka yang ada masalah dari segi keuangan untuk nak hidup pada zaman COVID-19 ini. Kalau anda ada masalah dari segi keuangan, kalau yang tak ada masalah, terserahlah. Tapi kalau anda ada masalah dan mampu menulis, mampu bercakap, mampu edit video, cubalah buat. Saya belumlah berjaya 100%, tapi sudah berjaya boleh untuk nak makan minum seharian, sebulanan, tidak jadi masalah bagi saya pada waktu ini. Dengan itu saya ingin mendorong anda, memberi semangat kepada anda. Cubalah buat 1 minggu sekurang-kurangnya 3 kali buat video yang menarik. 3 kali buat video yang menarik, insya-Allah anda akan berjaya. Nanti saya akan urai cara membuat video, membuat konten ini, teknik-tekniknya. Saya akan pergi ke satu page saya, nanti saya akan bagi tahu, iaitu di situ saya akan ajar bagaimana untuk nak buat video, bagaimana untuk nak menggunakan peralatan, bagaimana untuk nak mencari idea. Di situ saya akan bagi, insya-Allah. Di sini hanya saya cakap secara umum saja. Okey? Semoga anda bersemangat seperti saya. Saya walaupun sudah tua, tapi masih bersemangat untuk bekerja dan untuk terus melakukan kerja sampai ke akhir hayat. Terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang esok. Sekian, wassalam.